Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton setia Bantras COVID-19. Sebelum kemunculan COVID-19, kehidupan dilalui dengan tenang. Tahun 2020 mencipta sejarah yang tidak dapat kita lupakan apabila virus kecil halimunan ini menyerang seluruh dunia. Sejak daripada itu, pelbagai varian baru telah muncul. Varian-varian tersebut dikenali sebagai Alpha, varian United Kingdom, Beta, varian Afrika Selatan, Gamma, varian Brazil dan Delta, varian India. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan mengenai varian Delta. Sydney, daerah terbesar dan paling kaya di Australia, berjaya memisahkan diri mereka daripada pandemik global COVID-19 sejak awal tahun ini. Restoran dan bar dibuka, malah penduduknya boleh ke festival dan panggung sehinggalah 25 Jun 2021. Penularan varian Delta dikesan dalam kes jangkitan baru dan Jumaat itu, Sydney dikenakan perintah lockdown. 3 hari kemudian, Delta mencetuskan krisis negara apabila Darwin, Perth dan Brisbane menyusul membabitkan 20 juta atau sekitar 80% daripada rakyat dikenakan lockdown. Ia sekaligus mendedahkan kelemahan program vaksin Australia yang mencatat hanya 5% penduduk dewasanya sudah divaksinasi sepenuhnya, manakala 29% baru menerima 1 dos suntikan. Di kesan pertama kali di India, Delta menunjukkan kadar transmisi antara 40 dan 60% lebih tinggi berbanding Alpha daripada United Kingdom. Alpha sendiri adalah 50% lebih mudah berjangkit berbanding strain yang pertama dikesan di Wuhan, China. Delta juga mendominasi kes baru di Amerika Syarikat dan setakat 30 Jun 2021 sudah menular di 50 negerinya dan Washington DC, lantas menimbulkan kegusaran apabila lebih separuh daripada rakyatnya belum divaksinasi sepenuhnya. Mimpi buruk menanti Afrika yang kurang 5% penduduknya divaksin. Biarpun dengan penguatkuasaan perintah lockdown, akses terhad kepada vaksin yang melanda banyak negara miskin menyebabkan Afrika sukar bertahan daripada serangan Delta. Varian Delta yang berasal dari India disifatkan antara mutasi COVID-19 yang paling bahaya. Ada ketikanya ia mula menular di negara kita, Malaysia. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan dalam segmen Buletin. Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah atau SASMAC alias IIUM iaitu Universiti Islam Antarabangsa di Kuantan Pahang kini dalam fasa kedua program vaksinasi COVID-19 yang bertumpu pada pesakit yang sedang menerima rawatan dengan keutamaan kepada pesakit berisiko tinggi. Seawal penularan kes COVID-19 pada 2020, Pusat Perubatan Patuh Syariah ini membantu Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan dalam proses mengambil sampel ujian calitan bagi mempercepatkan keputusan ujian saringan. Pengarahnya yang berhormat Profesor Datuk Dr. Mohamed Saufi Awang berkongsi mengenai peranan dan operasi penglibatan COVID-19 oleh SASMAC alias IIUM. Sultan Ahmad Shah Medical Center yang merupakan hospital pengajar keempat di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan merupakan hospital patuh syariah pertama di kalangan hospital pengajar universiti. Telah terlibat dalam pengurusan COVID-19 bermula pada Mac 2020 yang kita ketahui bahawa buat pertama kalinya negara dilanda oleh pandemik COVID-19. Hospital ini merupakan salah satu daripada hospital pengajar universiti yang telah dipertanggungjawabkan sebagai PPV, Pusat Pemberian Vaksin, bermula pada tahun 2021 dan kami telah berjaya untuk program vaksin ini untuk kumpulan pertama iaitu petugas barisan hadapan pada 1 Mac sebanyak 2,300 orang dan seterusnya pada 1 hari bulan 6 kami telah meneruskan untuk kumpulan kedua iaitu untuk pesakit-pesakit dan juga warga emas yang didaftarkan di bawah hospital ini dan insya-Allah kita menjangkakan bahawa sejumlah 2,000 lebih pesakit-pesakit ini akan divaksin. Sehingga hari ini kita masih lagi melihat peningkatan harian iaitu kes COVID-19 dari masa ke semasa yang masih lagi melebihi sasaran yang kita tetapkan program pemulihan negara pada fasa 1 iaitu lebih daripada 4,000 kes. Dari segi trend penularan melibatkan 30% kes di kalangan kes-kes kluster.
Sehingga kini 2,844 kluster keseluruhan dilaporkan, di mana kluster yang masih aktif adalah 886. 168,055 kes adalah dari kluster di tempat kerja. Dari segi trend secara mingguan, kita dapati sebanyak 44 hingga 107 kluster dilaporkan secara mingguan, di mana 107 kluster yang tertinggi dilaporkan pada minggu April ke-23. Bagi sub-kategori kluster, iaitu sektor pembuatan ataupun penghilangan adalah penyumbang kes yang tertinggi dan juga penyumbang kluster yang tertinggi, iaitu sebanyak 49%. Trend ini masih lagi menunjukkan peningkatan walaupun kita telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Bulan Jun, jumlah kluster yang dilaporkan adalah lebih tinggi berbanding pada bulan yang sebelumnya. Dan kluster tempat kerja adalah penyumbang kluster yang tertinggi, iaitu sebanyak 425. Dan sektor pembuatan antara penyumbang kes dan kluster yang tertinggi berbanding sektor-sektor yang lain. Oleh demikian, pekerja dan majikan perlu memainkan peranan yang penting untuk memastikan penularan COVID-19 di tempat kerja masing-masing dapat dielakkan dari hari demi hari. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Satu jururawat kadang-kadang menjaga sehingga 4 pesakit yang diintubasi. Trend jangkitan tinggi di Selangor yang dikesan Kementerian Kesihatan dengan purata kes harian COVID-19 antara 1,800 hingga 1,900 kes selain Kuala Lumpur yang mencatat purata kes harian antara 600 hingga 1,000 kes mendorong pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD bermula 3 Julai 2021. Perintah 14 hari itu sebagaimana diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru ini membabitkan 8 mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan berkuat kuasa sehingga 16 Julai 2021. Serentak itu, semua laluan kawasan PKPD akan ditutup dan dikawal oleh polis di Raja Malaysia. PKPD bersasar itu diputuskan selepas pembentangan mengenai situasi COVID-19 oleh KKM kepada mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Majlis Keselamatan Negara yang menunjukkan unjuran kadar kebolehjangkitan di dua negeri berkenaan masih lagi dalam lingkungan 1.0 dan tidak menurun. Sebulan selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP 3.0, status COVID-19 di Malaysia mencatat 6,988 kes positif baru dengan Selangor terus merekodkan jangkitan tertinggi iaitu 2,885 kes. Di ICU Hospital Sungai Buloh, katil yang penuh memaksa rawatan bermula seawal di wad unit kecemasan. Bilangan para petugas medikal yang terhad jelas menjadi antara cabaran terbesar dalam mengendalikan kes. Untuk pengetahuan, sebenarnya disebabkan oleh kekangan katil di atas, rawatan di ward terpaksa dimulakan di Jabatan Kecemasan Hospital Sungai Buloh. Ini merupakan satu cabaran untuk kami kerana pelbagai faktor, iaitu yang pertama, bilangan kaki tangan kami adalah sangat terhad. Satu jururawat kadang-kadang menjaga sehingga 4 pesakit yang diintubasi. Seperti yang telah diwar-warkan sekarang ini, iaitu varian tu kita panggil menjadi semakin ganas. Dia punya bentuk jangkitan tu tidak sama dengan yang kita alami pada tahun lepas. Trend sekarang ni, pesakit telah mula meninggal di Jabatan Kecemasan. Sehari tu pasti ada. Kalau tak satu, range kadang-kadang 2 dan ada yang 3. Di mana sebelum ini, kebanyakan kematian berlaku di ICU, tetapi sekarang ni berlaku di Jabatan Kecemasan disebabkan oleh lambakan pesakit dan juga terdapat juga pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan dibawa oleh ahli keluarga yang kita panggil kategori brought in dead, iaitu telah meninggal dunia sebelum memasuki ke dalam hospital. Dan kategori pesakit-pesakit ini sebenarnya mereka dari golongan yang semakin muda. Berdepan kematian bukanlah asing, namun bagi doktor dan jururawat ini, kesedihan tetap dirasai. Mereka juga manusia biasa. Tangisan ahli keluarga yang kehilangan orang tercinta
turut melukakan mereka. Tapi demi tanggungjawab, mereka mengajar diri untuk tetap kuat. Kami sangat mempunyai hubungan rapat dengan pakar di ICU atau kita panggil pakar NS dan juga pakar intensivis, di mana mereka bersama-sama dengan kami juga turun ke bawah untuk membuat keputusan yang terbaik kepada pesakit. Pihak kami akan mengikut kriteria di mana ada pesakit yang mempunyai prognosis yang kita panggil baik, ada pesakit yang kita rasakan telah datang ke hospital peringkat yang agak lambat, di mana agak sukar untuk diselamatkan. Faktor yang menyebabkan kami tidak merujuk ke hospital luar adalah kestabilan pesakit itu sendiri, di mana jika pesakit tidak stabil dan dihantar ke hospital luar, perjalanan yang diambil tu boleh menyebabkan pesakit keadaannya menjadi sangat tidak stabil. Jadi agak susah untuk kami melakukan proses resusitasi di dalam ambulans yang terhad dengan space dan juga peralatan. Wira dan Wirawati Barisan Hadapan memberikan segalanya untuk kita. Sehabis daya mereka berjuang demi menyelamatkan nyawa. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Jalankan tanggungjawab kita. Jaga SOP, jaga diri dan ahli keluarga kita. Stay at home. Masih bersama saya Izzaldin dalam Bantras COVID-19. Jika minggu lepas kita telah saksikan paparan suntikan vaksin telah diterima oleh masyarakat orang asli di Selangor, golongan gelandangan juga tidak terkecuali daripada menerima suntikan vaksin ini. Baru-baru ini, seramai 119 orang golongan gelandangan telah pun menerima suntikan vaksin di Pusat Transformasi Anjong Kelana. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan rakyat dalam berdepan penularan wabak COVID-19 meliputi semua, termasuk golongan gelandangan kota. Operasi menyelamat diselaras Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL, antaranya dengan menempatkan mereka di beberapa pusat transit gelandangan, sekaligus memastikan gelandangan tidak tercicir dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya rasa gembira dan saya syorkan yang mana tak pernah injection tu, saya harap diorang dapat melaksanakan ni yang untuk memutuskan rantaian COVID ni kan. Saya berterima kasih pada pihak kerajaan kerana membantu memberikan suntikan COVID di Anjong Kelana ni. Rasa sihat kan, tak ada masalah kan. Rasa dia kesihatan sebelum ni kan, rasa macam semangat, bagi semangat kan. Program gelandangan ni sebenarnya adalah sambungan daripada tindakan kita menyelamat orang yang bergelandangan ni semasa PKP dulu. Dan oleh kerana pada ketika itu kita fokuskan kepada menyelamat, letakkan mereka di satu tempat yang kita sebut sebagai penempatan sementara gelandangan di dewan-dewan komuniti kita. Dibangunkan Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama DBKL, Anjong Kelana yang dibuka Mac lalu memberi impak kepada penghuninya. Di sini mereka diberi latihan kemahiran agar mudah mendapat pekerjaan bagi menyara hidup. Pertama sekali untuk membina jati diri mereka dengan kemahiran-kemahiran. Salah satunya adalah kita minta supaya kita sama-sama melaksanakan kebun bandar. Jadi mereka ini telah pun berjaya melaksanakan program kebun bandar bagi mereka, dan juga aktiviti lain seperti kemahiran jahitan, kemudian kraft tangan dan pengisian kerohanian mereka pun datangnya telah kita adakanlah program di sini. Jadi kita mengharapkan bahawa mereka ini datang di sini kemudian dia akan keluar menjadi seorang yang dapat memberikan manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Sudah 3 bulan, penghuni ini yang dikenali sebagai Zul berada di Anjong Kelana. Kemahiran yang dipelajari selain sokongan pihak berkenaan meyakinkannya untuk menjalani hidup selepas pandemik berakhir. Aktiviti program banyak lah. Daripada pemadam, daripada macam melukis kan. Kita ada teacher kita lah. Macam cara macam mana untuk membaja, bercucuk tanam, menggemburkan tanah kan. Saya rasa bersyukur kan kepada DBKL yang mana banyak memberi bantuan jasa kepada kita orang kan untuk membina hidup semula kan. Selama ni agak tumbang sikit kan. Bagi Faizal Abdullah, penyertaannya dalam projek kebun bandar di tanah seluas 82,000 kaki persegi bersebelahan Anjong Kelana memupuk minat baru terhadap tanaman sayuran sekaligus menyuntik semangatnya untuk berjaya. Saya banyak suka tu cikgu ajar saya tanam ini
Dulu saya ingat tanam kecil ke pun banyak susah. Sekarang tiba-tiba banyak suka tanam timun dengan jagung ni macam. Rakyat perlu tahu yang mereka hanya perlu stay at home. Biar kami yang berhadapan dengan COVID. Saya fikir kali ini, right, sebab kita ada program imunisasi yang tengah berjalan, I just minta orang awam sabar untuk 2-3 bulan lagi. Saya fikir kita boleh naikkan jumlah pesakit yang dah buat imunisasi. And so memang light at the end of the tunnel. So bila saya nampak pengalaman United Kingdom, pengalaman USA, dia semua dah buat. Dia memang dia punya tahap COVID jadi teruk, dia buat MCO and then dia start immunization, and bila buat immunization dia boleh kurangkan semua jumlah pesakit dalam negara kita, and sekarang dia memang start loosening all the MCO punya peraturan. Saya fikir there is hope, but I just nak kita masa 1 atau 2 bulan untuk kurangkan. Lepas tu memang kita boleh longgarkan perlahan-lahan setiap peraturan. So I'm requesting for cooperation from orang awam untuk ikut the peraturan untuk 1-2 bulan lagi. Sudahkah anda mendaftar untuk divaksin? Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Terima kasih kerana masih bersama saya di Bantras COVID-19. Menerima suntikan vaksin adalah bukan untuk diri sendiri sahaja, tetapi untuk masyarakat dan keluarga yang berada di sekeliling kita. Ayolah kita sahut seruan kerajaan untuk mendaftar di MySejahtera bagi membantu kerajaan untuk menghapuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Para petugas barisan hadapan ataupun frontline bukan sahaja terdiri daripada anggota-anggota keselamatan dan petugas-petugas hospital sahaja, malahan orang penghantar makanan juga turut digelar sebagai frontliner. Ini kerana disebabkan mereka, orang ramai tidak perlu bersusah payah dan membahayakan diri untuk keluar membeli makanan. Pelbagai dugaan dan cabaran harus ditempuhi mereka untuk memastikan setiap pesanan makanan sampai ke destinasi dan sampai ke tangan pemesan. Kita saksikan paparan yang menarik ini. Rakyat perlu tahu yang mereka hanya perlu stay at home. Biar kami yang berhadapan dengan COVID. Berpanas, berhujan dan tidak kurang sampai ada yang terbabit dalam kemalangan. Senyuman orang tersayang mungkin satu-satunya yang menguatkan semangat mereka untuk menjadi perisai kecil kita tanpa disedari. Tapi di sebalik pengorbanan itu, siapa mereka di mata kita? Sejauh mana kita menghargai mereka? Bukan sekadar rider penghantar makanan, perkhidmatan yang bertumpu pada aspek penghantaran tanpa sentuh memastikan pelanggan kekal selamat di rumah, sekaligus menyokong usaha kerajaan bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Sehari bersama Adam merakam rutin rider muda ini dan melihat cabaran yang dihadapinya. Untuk waktu kemuncak, dia tak ikut setiap hari waktu tu. Dia selalunya kadang pukul 10 sampai pukul 1. Kadang pukul 1 sampai pukul 3. Dia depend. Tapi selalunya orang akan volume untuk order tu pukul 12 sampai ke pukul 2. Kalau cerita pasal pendapatan harian ni, tak semua orang akan order hari-hari. So dalam katakan seminggu tu, untuk kita dapat cecah RM100 agak susah lah. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang PKP ni, selalunya saya akan dapat order ni pada awal bulan. Mungkin daripada 1 hari bulan sampai ke 10 hari bulan, selalunya order akan laju pada waktu itulah. Bukan kecil pengorbanan mereka, apatah lagi berhadapan pelbagai karena manusia. Pengalaman pahit manis buat mereka kuat. Apatah lagi dengan doa daripada orang tersayang yang mengiringi langkah setiap kali mereka keluar bertugas. Kadang mereka juga gusar memikirkan keselamatan diri, namun ramai yang menerimanya sebagai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Pengalaman manis bila saya dah berpenat untuk menjalankan tugas saya hantar kepada customer. Lepas tu saya mendapat tips RM20, RM30 daripada customer. Lepas tu dia mendoakan kita supaya selamat dalam perjalanan dan mendapat rezeki yang lebih banyak. Rupanya saya tahu yang rakyat Malaysia ni banyak yang baik hati.
Ada sekali tu dalam banyak pengalaman yang saya paling tak boleh lupakan adalah pada pagi tu saya nak hantar makanan tapi saya telah dilanggar oleh seorang yang dalam keadaan mabuk dan dia cuai. Pada saya dia cuai sebab bila lepas dia langgar saya tu dia terus pergi tanpa menoleh ke belakang sebab saya dalam terlantar dekat tengah jalan, orang lain yang menolong saya. So pada saya rakyat perlu tahu yang selama ni untuk rider buat menjalankan tugas ni bukan dengan hanya mengambil makanan satu tempat ke satu tempat, tapi risiko yang kita orang hadapi di atas jalan raya tu mereka perlu tahu dan mereka perlu lebih menghormati kami bila nampak di atas jalan, mereka perlu lebih berhati-hati. Semangat yang kita orang boleh banggakan adalah kita orang sebagai rider membantu kerajaan dalam memutuskan rangkaian COVID supaya COVID tidak akan merebak dan akan menyebabkan keadaan yang sedia ada ni akan lebih teruk. Pesanan saya kepada rakan-rakan rider saya yang lain dan juga diri saya sendiri supaya mematuhi peraturan undang-undang jalan raya. Saya faham kita sebagai rider perlu mengejar order, lebih banyak order, lebih banyak gaji kita, tapi perlu tahu yang undang-undang jalan raya perlu kita patuhi. Andai kata kita tak patuhi, risiko akan lebih kepada kita. Sekian sahaja paparan kami pada kali ini. Terima kasih kepada pihak MRT kerana telah menaja lokasi kami pada minggu ini. Jangan lupa patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan yang paling penting jaga jarak melebihi 1 meter. Ingat, banteras sampai tumpas, kita mesti menang.